Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya? Salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Ilyas Muhammad, saudara Zamri LC? Terima kasih hadir sama malam menemani saya. Begitu juga saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Saudara Azrul Jalil, apa khabar saudara Azrul? Dahsyat. Siapa? Begitu juga saudara DZ Ketari, saudara Amam Map, saudara Abu Samah, saudara Kamis Dahlan, saudara Azali Kasim, selamat malam. Begitu juga Pak Rusmini dari Pontian Johor. Orang Johor ni dia setia lah saudara. Dan jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Berilah saya semangat untuk saya meneruskan pencerahan. So, mana saya katakan, bagi saya, hujan, ribut ke apa ke, tepat jam 9.30 malam, saya tetap akan bersiaran bersama dengan anda. Ada tak ada host saya tetap juga bersama dengan anda. Saudara, itu juga Mat Raimi, Mat Sidik, saudara Abu Nem, saudara Mira Harun, Pak Aziz dari Kuantan, Pahang. Puan Marabiah Abdullah, apa khabar? Saudara Pak Chu, salam. Dari Sri Lanka, ya. Dari Langkap, Perak. Hujan juga petang ni. Saya di sini pun, ini tak ada lah. Nampak dia lari pula. Saya di sini pun hujan tadi. Sebentar tadi hujan. Ribut sekuat-kuatnya. Pak Chu. Begitu juga Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru. Puan Hamidah Kamat. Salam, teruskan. Kita tetap bersama. Terima kasih. Muhammad Ali, Saudara Abu Nem, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor. Saudara Syarani, Saudara Nordin Din, Saudara Richard Bakri, Hiza Masih. Begitu juga Syahli Ahmad. Puan Kamariah, apa khabar? Moga sihat walafiat. Saudara Wan M. Bakri, ya. Itu juga saudara Fayad, Puan Ani, Saudara Aris, Is Muhammad. Dapur Ibu apa khabar? Saudara Mahasan Harun dari Bukit Jalil, Saudara Nur Azman, Saudara Kamis Nadi dari Bahau. Bahau clear katanya. Bahau Negeri Sembilan, saudara. Saudara Bakar Ahmad, Saudara Radin Razak, Maruzik Yasid. Itu juga Cik Pa Makno, apa khabar semua? Rudi Adam juga, ya saudara. Baik, saudara, hari ini jangan lupa, hari ini hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Dan kita, insya-Allah, 28 hari lagi, kita akan menyambut kehadiran Fajar Syawal. Dah dekat dah, saudara. Dalam waktu yang sama juga, saya ingin mengingatkan anda, bahawa hari ini sudah masuk hari yang ke-1420 virus sebut masih melanda negara kita. Laporan terkini belum ada lagi yang saya perolehi, ya saudara Puan Kamariah Haji Noh. Hari ini isu mantap, sepatutnya begitulah, tapi host saya yang saya jemput lagi belum nampak muka lagi. Mungkin dia tersangkut dekat jalan, traffic jam gamaknya. Tapi sebagaimana saya katakan, jam 9.30 malam live goes on. Saudara Mak Asri, Saudara Japridin dari Teluk Intan. Itu juga saudara AM Kamal. Terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya. Saudara Japridin dari Teluk Intan, Saudara Muhammad Asridir. Saudara, selain daripada itu, saya ingin menyatakan bahawa menurut laporan Jabatan Kaji Cuaca, negara kita dijangka mengalami cuaca yang lebih panas dan kering berbanding kebiasaan. Ini adalah berikutan kerana ketiadaan hujan dalam tempoh yang agak lama susulan fasa akhir monsun timur laut yang dijangka berterusan hingga penghujung bulan Mac. Januari, Februari, Mac, April, sebulan lebih, saudara. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, katanya dalam tempoh itu litupan awan dan taburan hujan lazimnya agak berkurangan di kebanyakan tempat, terutama di kawasan utara Semenanjung, termasuklah Perak, Pahang dan juga di Kelantan. Cuaca panas yang dialami pada ketika ini adalah satu fenomena
yang berulang dan selalunya berlaku setiap tahun, iaitu daripada bulan Februari hingga bulan Mei. So dalam tempoh itu suhu maksima harian melebihi 35 darjah Celsius pada awal petang. Katanya lagi, setakat ini suhu tertinggi yang dicatatkan oleh Stesen Meteorologi Utama Malaysia adalah 36.9 Celsius. Tinggi, saudara. 36.9 Celsius tinggi. Iaitu di Cuping Perlis pada 8 Februari lalu. Katanya berikutan fenomena El Nino yang sedang melanda dunia saat ini, ia juga dijangka sampai kepada negara kita dan pasti akan mengalami kekeringan. Teman-teman, pastikan anda menyimpan air. Takut nanti kita kekurangan air, problem pula lagi nanti. Begitu juga, saya menasihatkan agar yang seusia dengan saya, pastikan anda banyak minum air masak. Dalam badan kita ni perlu ada dehydrate. Kalau tidak nanti kita kekurangan air. Bila tak ada air nanti sukar juga dalam hidup kita ni. Bila dalam badan kita memerlukan air. Kalau kurang air, itu yang kadang-kadang buat pengsan, pitam dan sebagainya. Baik, saudara, itulah kedudukan cuaca di negara kita yang tak menentu. Walaupun kering, tapi sebentar tadi hujan ribut, petir yang kuat. Tengah hari tadi, saya menerima kabar agak berduka cita bagaimana sebuah pesawat yang pesawat kecil telah pun terhempas di kapal di Kelang, saudara. Polis Selangor bagaimanapun mengesahkan bahawa juruterbang dan pembantu juruterbang terkorban dalam nahas pesawat ringan model BK160 Gabriel yang terhempas di kampung Tok Muda Kapal, dekat dengan sekolah, saudara. Nasib baiklah dia tak ada terkena sekolah. Kalau tak susah juga anak-anak kita masih belajar di sana. Ketua Polis Negara Selangor, Datuk Husin Omar berkata, kedua-dua mangsa adalah lelaki warga tempatan, berusia dalam lingkungan 30 dan 40-an dan belum dapat disahkan identiti mereka kerana semua mayat telah pun ditemui dan dibawa ke hospital untuk pengesahan. Katanya pepak bomba dengan kerja polis dan agensi berkaitan masih berusahalah sebaik mungkin mengeluarkan kabarnya mayat terbenam sejauh 2 kilometer dalam tanah. Itu yang saya lihat, saudara. Dan itulah berita yang agak menyedihkan. Bagaimanapun, saya tak tahu identiti sama ada warga Islam ataupun bukan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Sama-samalah kita nantikan pengesahan. Ya, saudara, saat ini saya pun masih lagi menanti kehadiran tetamu saya yang itu Datuk Syed Husin Syed Abu Husin Hafiz. Beliau merupakan ahli parlimen Bukit Gantang. Semua orang nak tahu juga. Tunggulah, sabar. Mungkin dia tersangkut di jalanan. Tapi saya tak boleh tunggu. Jam 9.30 kita live goes on. Beliau merupakan selain daripada ahli parlimen Bukit Gantang, juga kita nak tanya kerana beliau dipertanggungjawabkan untuk menjaga keterjaminan makanan, kawalan harga, terutama harga beras. Nak tanya juga nanti sekarang, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya agak gembira juga petang tadi. Saudara, bukan kambing hitam. Berita dipindah ke TikTok. Saudara Asrul, kita juga saudara Nur Ali, saudara Mat Sapri Zainuddin, saudara Azmin Nordin. Dari bahagian Datuk, Muhammad Rejab Barudin. Ya, 2 meter dalam. Dan saya agak gembira petang tadi melihat gambar yang agak menarik, iaitu bagaimana mesranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dalam sesi minum petang di pavilion. Sewajarnya begitulah keadaan negara kita bila ada pemimpin utama negara dan juga bersama dengan ketua negara, iaitu Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Mereka minum petang bersama, banyaklah yang akan dibincangkan. Saya lihat, saudara, kemesraan antara Perdana Menteri dan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong begitu mesra sekali, saudara. Sebenarnya tajuk bicara kita malam ini adalah berapa jumlah sebenarnya. Saya menanti kehadirannya, masih belum nampak muka lagi. Sabar-sabarlah sikit, saya nak buat macam mana. Dah nak masuk 15 minit tak sampai lagi. Tapi tak apalah, saudara.
Kerana saya juga berdapat perkabaran. Ini seronok juga. Patut kalau dia ada boleh dimengesahkan. Tapi dia bukan lagi, tak tahulah kedudukannya sama ada dia ahli bersatu ataupun aktif dalam parti tersebut. Tetapi saya diberitakan terdapat usaha langkah. Kali ini pula bukan lagi langkah ini Seremban. Yang terbaru adalah langkah janda baik. Sebenar-benarnya saudara, Parti Peribumi Bersatu sedang berada dalam berantakan. Saya dipahamkan bahawa sebelum itu ada mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Peribumi Bersatu di mana mereka telah pun memasukkan 3 orang ahli Majlis Tinggi yang baru. Kabarnya 2 tu adalah orang kuat Azmin Ali dan seorang lagi iaitu sepupu katanya kepada Timbalan Presiden saudara Faizal Azmu ataupun Peja katanya lah. Dan 3 hari bulan Mac nanti, 3 hari bulan nanti juga mungkin diadakan pertemuan di Janda Baik. Dan saya difahamkan juga bahawa Parti Peribumi Bersatu akan membuat beberapa perubahan untuk memenda akta pertubuhan parti tersebut. Antaranya akta anti lompat parti. Sahabat kita tak datang lagi, tak boleh nak tanya saudara. Di samping itu, ada satu klausa dalam pertubuhan parti tersebut mengatakan untuk jawatan Presiden Parti. Ini yang sedang heboh dikatakan. Apabila untuk menjawat jawatan penting seperti Presiden Parti, seseorang itu mestilah memegang jawatan sekurang-kurangnya 2 penggal. Petang tadi saya berbual dengan seorang teman saya, penganalisa politik. Mereka memberitahu pada saya, katanya bahawa agak janggal lah peruntukan tersebut. Kerana bagaimana mungkin parti baru yang ditubuhkan boleh ada klausa tersebut. Tapi terpulanglah, itu parti mereka. Ya, saudara. Di samping itu, saudara, saya juga dapat melihat bahawa banyak benda-benda sekarang ni perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru di mana saya dikabarkan iaitu di Terengganu. Kabarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Terengganu sedang mengkaji perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu di bawah enactment. Kerana masih lagi berkisar, belum habis lagi, saudara. Saya melihat belum lagi habis kedudukan isu Mahkamah Syariah. Dan sebelum itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi telah pun menyatakan bahawa kerajaan di Kedah sedang mengkaji kerana banyak juga enactment undang-undang syariah di Kedah yang sama juga dibatalkan. Itu kata Datuk Seri Sanusi. Katanya antaranya 7 enactment undang-undang syariah Kedah adalah sama dengan apa yang dibatalkan oleh mahkamah. Dalam keadaan begitu, saya kerajaan negeri mengenal pasti terdapat 7 enactment. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata pihaknya akan mengkaji kesan pembatalan pengisaran berhubung dengan 16 kesaran syariah. Jadi kerajaan negeri sudah pun sebab dan tak tahulah sama ada nak mengubah ke, nak ikut dan sebagainya. Sebagaimana kita berbicara malam tadi, saya agak tertarik dengan pandangan Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Syakar Samsudin. Dia kata puncanya di mana? Puncanya apabila Dewan Undangan Negeri Kelantan mewujudkan enactment yang bercanggah ataupun bertindih dengan undang-undang persekutuan ataupun di bawah rang undang-undang kanun jenayah persekutuan. Jadi keadaan itulah ya jadi huru-hara negara, saudara. Huru-hara, saudara. Waalaikumsalam, Saudara Faizal Awang, Saudara Mat Sepana. Jadi dalam keadaan yang sama juga, antara yang disebut, ya saudara, yang disebut oleh alas senarai 6 yang batal, 16 peruntukan itu di Kelantan yang diisytiharkan oleh mahkamah, itu Seksyen 11, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Seksyen 14, liwat. Kemudian Seksyen 16, persetubuhan dengan mayat. Saya tak tahulah ada ke kegiatan begitu. Agak bagi saya bila sebut persetubuhan dengan mayat ni pelik sikitlah saudara, sehingga kan kerajaan terpaksa mewujudkan
rang undang-undang. Itu juga ini hubungan seksual dengan bukan manusia. Astaghfirullahalazim. Aduh, hai. Saya dalam keadaan begini, saya masih ingat lagi banyak cerita, tapi kerana malam ini kita bercerita serius, jadi tak bolehlah saya nak menyentuh tentang itu, nanti saya lawak pula saudara. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah Baik, saudara, Alhamdulillah. Datuk Syed Hussein pun dah sampai. Alhamdulillah. Comel lagi, handsome, bergaya. Datuk sihat Dok ya? Alhamdulillah seadanya. Teman-teman yang bersama dengan saya, malam ni kita nak bercakap saudara. Lebih-lebih lagi soal keterjaminan makanan. Ini Datuk telah pun diberi portfolio untuk menjaga awal permakanan. Ini yang diharapkan oleh warga kita. Bagaimana kawalan, makanan, mencukupi dan sebagainya. Tapi saudara, saya masih lagi menyantuni tentang undang-undang enactment yang dilakukan dan dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Di mana semalam saya kata tadi bahawa undang-undang itu, enactment sebut, diubah oleh kerajaan negeri Kelantan. Lama dah ubah sebenarnya, tapi mungkin tak ada orang bercakap. Jadi bila orang tidak bercakap, maka timbullah masalah kalau perkara itu dipersoalkan dari awal lagi. Dan saya pun hairan, macam saya katakan dalam beberapa siri perbincangan kita, saya mengatakan kalaulah ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan mengetahui sedikit tentang undang-undang, kerana mereka adalah lawmaker, mereka adalah penggubal undang-undang, itu keadaannya. Baik, saudara, saya teruskan bicara saya bersama tetamu saya, Datuk Syed Hussein. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Datuk boleh tengok ke kamera. InsyaAllah. Sihat Dok? Alhamdulillah seadanya. Bagaimana keadaan Datuk sejak dilantik sebagai Datuk? Kamera Datuk kena tunggu. Okey. Orang nak tengok juga. Meniaga okey Dok? Alhamdulillah. Kawasan Datuk bagi? Kawasan terjaga dengan baik. Khidmat untuk rakyat. Khidmat untuk rakyat. Ialah Datuk pun dah berjanji dengan rakyat masa pilihan raya dulu. Nak berjuang untuk rakyat. Bukan untuk peribadi. Kalau nak ikutkan peribadi, Datuk, you got everything already tu. Yes. Kan? Bukan saya tak kenal Datuk. Ni sahabat saya lama. Datuk ni dulu. Zaman pemuda dulu. Zaman pemuda, betul. Datuk jaga Biro Tata Negara. Zaman Datuk Najib. Datuk juga bersama dengan speaker. Itu hari saya berbual dengan speaker Tan Sri Johari. Tan Sri Johari Abdul. Johari Abdul. Kenangan lama sahaja. Jadi bila kenangan lama ni mudahlah kita berbicara secara betul serang. Tak ada selindung-selindung. Datuk, okey, kita pergi terus. Pertama sekali persoalan tentang beras ni Datuk. Ini saya lihat banyak teman-teman, pelayar-pelayar saya yang menanti tentang apa sebenarnya yang berlaku pada negara kita Datuk. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Isu beras ni agak serius oleh kerana harganya tak terkawal sehingga mencapai RM50. Oh, itu beras import ataupun beras tempatan? Oleh kerana ada dua perkara sekarang yang berlaku. Ya. Kita ada dua harga beras sebelum inilah. Ya. Beras tempatan harganya dikawal pada harga shilling RM26. Harga import tidak dikawal. Okey. Dan pada masa itu, harga beras import adalah lebih rendah daripada harga beras tempatan. Oh, begitu? Ya, jadi tak jadi isu lah. Sebab beras tempatan pada RM26 dan kalau beras import dijual lebih RM26, tidak ada halangan sebab dia tidak ada kawalan. Tidak ada kawalan. Ya. Jadi apabila berlaku kenaikan harga beras di peringkat global, khususnya apabila India menghentikan ekspor beras, walaupun mereka mempunyai beras yang terlebih, tapi ada isu pilihan raya dalam negara mereka, mereka telah pun tidak mengekspor. Jadi berlakulah kenaikan yang mendadak sehingga beras import melebihi harga beras tempatan. Okey. Jadi oleh kerana beras import ni tidak dikawal, tendensi peniaga ialah untuk mengauk keuntungan. Kartel-kartel beras apa sebenarnya? Itu saya tak masuk kartel lagi ni. Inilah tendensi peniaga-peniaga. Biasanya bila ada peluang untuk mendapat keuntungan, maka peniaga akan mencari keuntungan yang maksimum. Okey.
Jadi disebabkan itu, maka beras tempatan ini telah dijadikan sebagai beras import. Pula. Dijual pada beras import. Memang ada kegiatan begitu, Tok, ya? Ada. Ya. Ya. Jadi oleh sebab itu, dikatakan beras tempatan tiada dalam pasaran. Pula dah. Sebab tiada dalam pasaran kerana pengilang, pemborong, peniaga yang mendapat beras daripada pengilang dan pemborong, jual dengan jenama beras import. Okey. Padahal hasil padi yang dikeluarkan oleh negara memenuhi 60% keperluan tempatan. Jadi kegiatan ini tak dapat dikawal dan tak dapat diuruskan dengan baik, menyebabkan harga beras kita tak dapat dikawal. Ini Datuk buat selepas Datuk buat kajian ke ataupun selepas Datuk memegang jawatan sebagai pengurusi kawalan harga beras? Sebab saya melihat di kawasan saya, oleh kerana kos sara hidup tinggi, saya cuba untuk membawa barang-barang yang lebih murah untuk dijual kepada penduduk Bukit Gantang dan pengundi saya. Jadi saya mulakan dengan ikan, di mana saya ambil daripada pendaratan, kita terus jual kepada pengguna, cut the supply chain dengan volume yang besar, maka kita dapat jual dengan murah, maka mereka beli dengan lebih banyak sikit, maka barang kita habis. Jadi tidak ada stok untuk disimpan. Mula-mula saya buat ikan, kemudian saya buat barang-barang lain dan saya buat beras. Bila saya buat beras, kita buat dengan jumlah yang lebih besar, dibawa daripada kilang dengan sebuah lori, kita dapat jual dengan lebih murah. Okey. Jadi bila berlakunya kenaikan harga ni, saya melihat bagaimana untuk mendapatkan beras yang lebih murah. Dia ada caranya. Okey. Jadi di tempat saya menjual beras-beras sampai sekarang ini, saya menjual pada harga RM30. Beras tempatan atau beras import? Dia tak ada kelas lah sekarang ni. Oh, sekarang ni beras tak ada. Ya, beras dah tak ada kelas. Beras import dengan beras tempatan ni lebih kurang sama je. Dah sama pula dah sekarang. Okey. Jadi oleh kerana itu, sekarang ni tak boleh diklasifikasi beras import ataupun beras tempatan. Jadi kalau kita klasifikasi beras tempatan, dia dah akta. Tapi saya dari segi market, kita kena lihat bahawa beras ini kalau dibuat dua harga, maka akan jadi masalah. Contohnya, kalau katakan masalah beras tempatan tinggi, beras import rendah, maka beras import ni akan dijual sebagai beras tempatan. Okey. Bila harga beras import tinggi, beras tempatan rendah, beras tempatan akan dijual sebagai beras import. Tetapi beras tempatan ada kawalan harga. Tak boleh dijual lebih RM26 sekarang. Okey. Jadi ini menyebabkan peniaga-peniaga, pengilang tidak menjual harga beras tempatan. Mereka pack pada beras import. Sebab itu beras tempatan tidak ada dalam pasaran. Oleh kerana struktur dua harga. Jadi kalau nak selesaikan masalah ini, kena buat satu struktur yang baru. Supaya tidak ada perbezaan beras import dan tempatan. Kena ada harga yang sama. Harga yang sama. Yalah, sebab ada pelayar kita bertanya, dia kata kalau harga beras ni, Datuk boleh minum Datuk, ambil. Okey. Mungkin Datuk kering tegak lah. Ada pelayar kita yang bercakap bahawa masalah sekarang ni kita nak masuk bulan puasa ni. Bila sampai bulan puasa, datang pula hari raya. Bila hari raya ni kita akan sebagai umat Islam nak bayar fitrah. Selalunya fitrah ini akan dibayar mengikut kadar harga beras. Jadi kalau harga beras itu, yang macam Datuk kata tadilah, harga tempatan, harga import dah tak sama, macam mana tu pula. Dan sekarang ni saya melihat bahawa kebanyakan restoran mereka lebih berminat pada beras import. Lebih-lebih lagi kalau mereka menyediakan nasi biryani, memerlukan beras basmati yang diimport dari Pakistan, daripada India. Jadi berbeza dengan beras tempatan. Jadi macam mana Datuk melihat soal ini, Datuk? Okey, beras import yang kita sebut ni bukan beras mati. Beras mati dikategorikan sebagai beras yang mahal. Beras import yang akan termasukkannya beras putih. Oh, beras putih import. Beras putih dengan beras tempatan ni, dia punya kualiti lebih kurang sama. Dok, saya soal beras, kalau beras import ni, ada banyak selain daripada India. Saya melihat baru ni kenyataan daripada Pak Jokowi. Indonesia telah mengimport sekitar dalam 3.2 juta tan, metrik tan beras simpanan stok untuk masa depan rakyat Indonesia
untuk tahun hadapan katanya diimport daripada Vietnam. Dan kita juga kebanyakan banyak juga beras-beras kita import daripada Thailand tapi ada jenis ada beras panjang, beras wangi, kan? Banyak kepelbagaian. Jadi Datuk kata tadi beras import yang macam mana tu, Datuk? Yang kita masukkan beras import ni beras putih. Ya. Yang standard dia sama dengan beras tempatan. Macam mana ukuran gradingnya, Dok? Dia ada range, dia ada gradient dia. Yang panjang, kalau beras mati panjang. Beras mati yang pendek sikit. Itu lain. Beras perang lain. Itu beras import juga. Tetapi yang kita masukkan ialah beras tempatan putih dan juga beras import putih. Itu beras yang range yang sama. Tetapi sekarang ni import lebih mahal. Bila import lebih mahal, maka ada tendensi dah berlaku pun. Beras tempatan dijual pada beras import. Harga beras import. Harga beras import. Harga beras import tak terkawal. Memang tiada kawalan. Free enterprise country. Kan sebab saya melihat bahawa Datuk baru ni dilantik sebagai pengurusi mengawal harga beras. Tak gitu tu? Bukan pengurusi beras Bukan pengurusi beras. Pengurusi task force makanan, kluster makanan. Kluster makanan. Jadi menyangkupi bukan hanya beras Datuk Bukan beras saja. Gula pun sama juga. Sama. Tepung sama juga. Sekali. Oi, Datuk ini berat tanggungjawab ni Dok. Bukan sikit-sikit ni Dok. Sebab sekarang ni rakyat mengalami yang saya lihat boleh dikatakan hari-hari teman-teman kita, pelai-pelai kita menghantar kiriman saya barang susah nak dapat di pasaran, harga barang mahal dan tak seimbang dengan pendapatan dan sebagainya. Datuk melihat macam mana keadaan sekarang, Dok? Apa yang saya nak sebut ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang concern terhadap kos sara hidup ni. Apa pesan dia pada Datuk? Itu nak tanya dulu. Pertamanya, bila saya bentangkan model yang saya buat di Bukit Gantang, saya dah buat lebih 500 siri ketika itu. Jualan murah di Parlimen Bukit Gantang dan juga telah pun diminta oleh rakan-rakan lain di kawasan parlimen lain. Dan juga telah pun diminta oleh bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Kita buat di masjid-masjid. Bila saya bentang, Yang Amat Perdana Menteri sangat tertarik. Sebab konsep kita ni tidak ada subsidi, tidak ada bantuan. Apa yang kita buat ialah konsep supply chain kita pendekkan, kita beli dengan secara volume, kita jual dengan besar-besaran, maka barang itu dapat dijual dengan murah. Jadi artinya kena ada satu syarikat lah, macam dulu ada Pernas Edar dan sebagainya. Tak begitu? Atau macam mana Datuk fikir? Tak, ini kita buat konsep macam kumpulan. Maknanya kita buat di satu tapak, di mana yang penjual ikan bawa ikannya, penjual sayur bawa sayur. Konsepnya sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dulu menjadi Menteri Pertanian. Pasar tani. Itu asas dia. Tapi pasar tani pun ada juga orang tengah juga tu yang beli ikan daripada kelamaan dia jadi macam tu. Sekarang ni kita buat balik lagi sekali supaya harga daripada sumber terus kepada pengguna dengan harga borong. Itu yang dapat murah. Saya nak sambung balik tadi. Sila, Dok. PMX terus minta saya kembangkan konsep ini. Dan setelah saya membuat program di Tambun pada 28 hari bulan, di mana 1 jam saja beras habis, kita jual sebanyak 20 tan habis. Dan pada 29 hari bulan, Yang Amat Perdana Menteri terus minta saya mencari cadangan bagaimana nak mengawal harga beras. Jadi saya pun mencarilah, berjumpa dengan industri player, syarikat-syarikat besar, pengilang-pengilang, sawah dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat untuk memberikan satu struktur baru kepada harga beras di negara kita ni. Jadi Datuk, artinya Yang Hormat, apa yang disuarakan oleh warga selama ni bahawa harga barang makanan di pasaran tinggi itu memang realiti lah dah. Betul bukan sebab ada pihak yang menafikan. Itu masalahnya. Saya selalu katakan bahawa AHF, Amir Hijaz Fence ni Datuk, dia sembang direct Datuk. Dia tak ada ambil hati, tak ada orang kata nak membodik tak ada. Saya pun cakap terus terang, saya bukan nak defend kerajaan. Yang mana betul saya betulkan. Ya. Cuma saya rasa peluang yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
secara terbuka dan boleh melantik saya daripada Pembangkang untuk menerjui task force ini sebagai satu pemimpin yang berjiwa besar. Datuk masih merasakan Datuk sebagai pembangkang ya? Sebab saya masih lagi Parti Bersatu. Oh ya, masih lagi pembangkang lah Datuk merasakan. Dia istilahnya ialah Parti Bersatu tapi menyokong PMX. Tapi kalau kita kata bukan parti lagi, dia dah jadi gugur. Gugur. Bahaya tu, bahaya. Di bawah Akta 1994. Bahaya. Kalau ada masa ni kita sentuh soal itulah. Okay. Tadi saya dah sentuh tadi sebab saya mengatakan bahawa parti sebut sedang mengada apa ini. Saya tak mau cakap itu parti Datuk. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Sebab menjalan Ramadan dan juga raya. Jadi keperluan barang-barang asas ni sangat penting. Paling penting tepung, gula, beras. 3 perkara tu. Telur. Telur, ayam. 5 perkara macam ni tu. So saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat supaya mengumumkan sebelum bulan puasa. Okey. Umumkan apa tu? Umum harga siling siling beras ataupun harga pemberian dollars and cents. Harga siling beras. Harga siling beras. Sebab sekarang ni rakyat tak tahu sebenarnya harga siling tu berapa. Ya. Kemudian keperluan beras ni tak cukup di pasaran. Memang tak cukup tu ya? Tak cukup. Jadi benarlah bila ada pelayar saya mengatakan beras kawasan ni tak cukup, di Teluk Intan tak cukup, di Kedah. Saya hairan juga macam di Kedah tu ada negeri pengeluar padi. Kan? Jadi macam di Perlis misalnya. Begitu juga macam setengah tempat di Kelantan misalnya. Mereka ada menanam padi tapi bagaimana tak cukup pula. Saya pun ada masukkan juga saya punya pandangan sikit dalam Facebook. Netizen nampaknya macam sangat-sangat mengharapkan dan hampir tidak percaya benda ini boleh berlaku balik. Structurekan harga beras. Jadi saya kata tunggulah dan follow kita punya perkembangan dan insya-Allah kita akan dapat satu structure harga yang lebih munasabah. Ya, Datuk, bagaimana mungkin rakyat boleh percaya harga diturunkan sebab sejarah Datuk. Saya sejak dari kecil lagi sampailah hari ini belum pernah saya tengok harga barang kalau dah naik tu turun. Yang turun tu hujan dari langit Datuk. Ataupun dia merosot pada satu pemimpin tu adalah. Tapi harga barang nak turun tu rasa-rasanya saya tak tahulah macam mana Datuk punya formula yang Datuk nak tangani. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak tahu. Saya boleh cerita sikitlah. Ya. Saya telah membuat kajian, perbincangan daripada sumber. Iaitu daripada pesawah yang mengeluarkan padi. Berapa harga kos mereka. Dan kemudian kita berjumpa dengan pihak kawasan padi dan juga berjumpa dengan gergasi-gergasi. Katel padi dan beras Malaysia. Yang besar betul. Jadi kenaikan harga disebabkan oleh perlumbaan membeli padi dengan harga yang tak terkawal. Jadi maknanya perlumbaan ini ialah untuk mendapat keuntungan yang lebih. Jadi kerajaan sebenarnya yang boleh kawal ni ialah kerajaan. Betul. Kerana kerajaan ada 3 perkara yang penting. Yang pertama ialah undang-undang. Sebab kerajaan boleh melaksanakan apa saja undang-undang. Tapi kalau undang-undang kalau keras Datuk dilihat zalim pula. Undang-undang ni ialah yang sesuai lah. Kemudian kerajaan juga ada kepakaran. Kerajaan juga ada wang. Maksud saya wang ialah stok. Ibrah Nabi Yusuf AS menyelesaikan masalah makanan yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ialah dengan cara menyimpan stockpile. Tetapi bila isu beras ni kita tak dengar soal stockpile. Di mana pergi stockpile tu, ada ke tak ada stockpile, apa peranan stockpile, bila nak digunakan stockpile. Kita hampir dah sampai krisis. Betul. Kalau kata stockpile digunakan masa perang, pada saya bila nak perang. Jadi kalau stockpile tu ada, boleh dikeluarkan semasa agak krisis, genting, ketidakpuas hati rakyat. Maka itu akan menyelamatkan keadaan. Mana ibrah Nabi Yusuf juga kena dilaksanakan. Sebagaimana ditunjukkan Allah SWT, stok. Padahal negara-negara lain, negara maju bukan hanya makanan. Minyak dan barang-barang lain juga dibuat stok. Saya Datuk bila sebut tentang padi ni tu, tentang beras ni, saya kadang-kadang sampai ketikanya sampai naik bosan. Saya ingat kalau saya dalam tahun lepas. Tahun lalu boleh katakan setiap hari saya bercakap bagaimana setempat penyimpanan padi sebab beras di LPN lah dulu. Sebelum diubah pada Bernas.
Dulu di anak bukit di Kedah misalnya, kita mempunyai store yang begitu besar. Sekarang ini je kawasan perumahan Datuk. Begitu juga di Sekincan dulu ada silo 5-6 biji. Begitu juga di Batu Pahat. Tapi sekarang benda dah tak ada. Apa dah jadi pada negara kita seandainya dunia masih lagi tidak tentram, macam mana apa berlaku di Palestin, apa berlaku di di Afghanistan, nampaknya dah di Pakistan, nampaknya dah bunga-bunga tu dah ada. Begitu juga apa berlaku di Thailand, apa berlaku di Cambodia dan sebagainya. Kalau ini berterusan, apakah kita tak terkesan? Ini memang membimbangkan sebab sumber asas makanan kita nasi. Orang Melayu ni beras tu. Beras, padi ya. Kalau dalam keadaan hanya dengan kenaikan harga beras di pasaran antarabangsa pun kita dah agak kalang kabut. Betul. Apatah lagi esok kalau katakan betul berlaku kekecohan, gempa, kejadian alam yang tak dapat dikawal. Betul. Bagaimana dengan keadaan makanan asal? Mampukah generasi hari ini makan macam zaman saya makan kanji seminggu kita makan nasi tu seminggu 2 kali je. Sebab tu saya amat serius setelah saya dalam melalui perniagaan dan sebagainya. Serius untuk mencadangkan kepada kerajaan kaedah-kaedah yang lebih sesuai. Kementerian-kementerian yang ada juga berperanan untuk membantu. Ya, saya merasakan bahawa dalam saat-saat ini yang penting sekarang ni kawalan tu. Ni tolong tengok ni saya punya ni tak ada live ni. Teman-teman daripada line yang satu lagi tu tak nampak. Jadi nak tengok komen-komen mereka nak tengok juga tu. Ramai betul. So dalam saat-saat begini sebab itu saya mengundang Datuk. Selain bercerita soal politik ni selalu saya katakan politik Malaysia ni, politik orang Melayu ni ibarat orang Melayu ni makan nasi. Nasi dia harus memilih antara antah dengan beras. Jadi antah tu tak banyak dalam beras tapi boleh mengganggu nasi. Begitu juga politik dan negara kita ini Datuk, ada segelintir pihak-pihak yang tertentu yang mengganggu. Yang mereka ini saya anggap sebagai antah. Antah politik ni tak heran salah pegang ni. Ni admin tolong saya. Antah dalam politik ni Datuk, ilaha illallah, dengan maki hamon, caci mencaci, berbeza dengan warga dari keturunan yang lain. Saya cuba juga melayari media-media sosial yang disantuni dalam bahasa Inggeris, tapi saya tak bolehlah cakap bahasa Cantonese. Yang saya tahu dalam bahasa Melayu. Tapi saya melihat Datuk, terus terang saya katakan, kadang-kadang saya dijengah rasa kecewa yang teramat. Kerana bagaimana warga kita ni mereka memilih untuk menjadi antah dalam kumpulan nasi, sedangkan nasi itu makanan yang paling penting dan politik juga penting, tapi bila ada antah nak disisihkan antara antah dengan nasi itu. Itu keadaannya. Tapi balik pada harga barangan makanan itu, saya nak bertanya dengan Datuk, ikan dah selesai ke belum Datuk? Ikan di pihak peringkat saya alhamdulillah kita jangan soal di kawasan Datuk. Dan kawasan Datuk memang ada nelayan. Saya bagi contoh. Oleh kerana kita cut the supply chain. Ini bentuk perniagaan. Bila kita cut the supply chain menjadi pendek daripada pendaratan ikan, kita transport ke kawasan pengguna, maka harganya boleh turun hampir 50%. Oh, 50% ya? Hampir 50%. So, artinya orang tengah ni ambil tinggi juga tu ya? Sebab dia ada beberapa level. Ya. Dan kemudian bila dijual di pasar, kalau ikan tu tidak laku, maka dia kena simpan, ada kos penyimpanan. Itu bukanlah mana menyalahkan mereka, tapi saya hanya memberikan kaedah bagaimana boleh sampai dengan lebih murah kepada rakyat, pengguna. Yang mana rakyat yang tidak mampu, mereka menunggu. Ada yang netizen memberi komen kalau buat macam ni, kedai runcit akan tutup. Tak. Dia tak akan tutup sebab kita tak pergi setiap hari. Kita pergi paling kerap pun kita buat seminggu sekali. Ataupun 2 minggu sekali. Di mana bagi mereka yang pendapatan rendah, mereka akan tunggu kita. Itulah masa mereka beli secara pukal, simpan and belanja makan. Tapi bagi mereka yang mampu, mereka akan terus pergi ke kedai-kedai. Jadi itu sebenarnya tak ada macam struktur kemampuan rakyat memang ada dalam bentuk itu. Dan selain daripada ikan, saya melihat harga gula pun nampak gayanya sudah pun dah berdengung ni Dok. Saya cakap terus terang dah berdengung dah kawan-kawan kita dah bercakap soal harga gula, harga tepung.
Sedangkan kita pengimport gula dan tepung ni pada pihak-pihak tertentu. Sebab gula dengan tepung memang kita realize boleh katakan hampir 100% daripada pasaran daripada luar. Malam ni saya sentuh pasal beras dulu. Okey. Tepung gula kita buat satu sesi lain. Oh, tak ada dia kena satu persatu sebab beras ni paling kritikal dan mesti ada satu keputusan. Jadi Datuk mengakui bahawa sekarang ini beras agak kritikal. Very critical. Yang perlu ditangani segera. Tak, saya melihat bahawa ada sebelum bulan Ramadan. Ya, saya melihat bagaimana ada janjinya, konon saya tak tahulah, pengumuman PMX mengatakan bahawa jumlah pendapatan yang diperolehi oleh peniaga-peniaga beras, the sole macam Syed Mokhtar Al-Bukhari dapat 50 juta, 60 juta akan dipulangkan kepada petani. Jadi artinya petani akan mendapat imbuhan. Jadi tak sepatutnya mereka berlumba-lumba pula nak mengejar harga yang tinggi kalau mereka seorang petani yang bertanggungjawab. Jadi apakah itu terlaksana ataupun masih lagi terapung-apung? Dia petani ni bila ada pembeli yang nak membeli dengan harga yang lebih mahal, mereka akan jual. Saya rasa kalau mereka bertanggungjawab, kalau ada bukanlah subsidi tetapi pemberian tertentu daripada kerajaan dan Kementerian Pertanian kabarnya memberi imbuhan yang agak tinggi juga kepada petani ini. Sebab subsidi pun dah ditambah RM500. Sebab tu bila saya jumpa petani, pesawah, mereka lebih suka ada shilling harga. Jadi tidak ada berlaku perlumbaan untuk membeli beras, membeli padi. Jadi kalau tidak ada shilling, mereka pun susah. Sebab itu harga shilling sangat penting dalam keadaan sekarang. Kalau kita hanya nak salahkan kepada petani sebab dia jual pada harga, bukan dia jual pada harga mahal, dia dibeli pada harga mahal. Okey. Bila orang datang nak beli, tawaran tinggi. Asalnya 1,350, naik 1,500, naik 1,550. Okey. Naik sampai 1,800. Satu tan. Oh, tinggi tu. Padi. Ya? Bukan beras tu. Bukan beras, padi. Jadi petani ni dapat peluang untuk jual lebih mahal. Kenapa dia tak nak jual lebih mahal? Betul lah. So maknanya kita kena buat capping. Dia lebih suka bila ada capping, ada shilling, maka dia tidak ada perlumbaan. Jadi akan lebih stable dan mereka pun lebih mudah untuk menjual padi. Tak bergesil saya. Bila sebut padi saya tak bergesil tu sebab saya seriau sebenarnya bila bercakap soal makanan rakyat ni tu. Ini memang tidak dapat dinafikan. Macam dulu saya juga terkejut apabila banyak lambakan padi di Sekincan satu ketika dahulu. Akhirnya padi yang begitu banyak tak dapat dijadikan beras. Begitu juga di Kedah kerana kononnya pembeli ataupun pengilang tak nak beli. Kan? Jadi apakah Datuk sekarang ni, suasana sekarang ni jadi begitu ataupun sudah pun ditangani? Dia padi ni dah makin dari segi pengeluarannya agak kurang sikit daripada sebelum. Datuk, di Kedah katanya padi yang hampa pun banyak juga katanya. Tak menjadi. Astaghfirullahalazim. Dia banyak faktor lah, faktor cuaca, faktor pengairan, faktor serangga, faktor benih padi sah. Benih padi. Benih padi. Jadi itu semua faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan lah. Ni muka bumi, bencana alam ni pun banyak faktor juga. Tak, menurut pada menteri yang berkaitan, katanya bahawa kita menghasilkan padi untuk kegunaan tempatan sekitar 70%. Tapi Datuk kata tadi 60%. Saya pun hairan juga. So, mana benarnya tu? Menteri betul ke Datuk yang betul? Saya tak nak sebut dia salah, saya betul. Tetapi figure yang kita dapat antara itulah. 60 lebih peratus. Dia tak konsisten. Tak konsisten. Musim ni tinggi, musim ni akan datang rendah, begitulah. Mudah-mudahanlah apa yang diusahakan oleh kerajaan, apa yang diusahakan oleh Premier Sarawak, Datuk Abang Johari, dia kata nak menjadikan di Sarawak itu sebagai antara pusat mengeksport beras. Mudah-mudahan terjadi dan apa yang memenangkan kepada Datuk agak melegakan. Datuk. Kita masuk sikit Datuk, segmen politik sikit Datuk, nak tanya juga Datuk, nak tanya. Datuk bercakap dari sana sini. Saya nak conclude harga beras ni. Ya. Saya minta semua followers dan juga rakyat Malaysia agak sabar sedikit untuk melihat keputusan yang akan dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri mengenai beras. Akan ada pengumuman ya? Adakah ada pengumuman? Okey. Pengumuman yang boleh saya bagi tipsnya ialah shilling harga beras. Okey. Bila ada shilling harga beras, baru tidak ada perebutan untuk membeli padi. Maka tidak juga akan menjadi perebutan untuk menjual pada harga yang lebih tinggi. Okay. So, insya-Allah akan berlaku stabil harga beras dan juga harga padi.
Datuk kena ingat Datuk sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat Datuk. Harapan rakyat jangan dikecewakan Datuk. Rakyat kadang-kadang terbeban. Maklum kadang-kadang sekarang saat ini dari segi pendapatan yang masih lagi in the limbo. Ada rakyat tambah-tambah lagi yang tinggal di kota raya Datuk. Kehidupan mereka begitu tenat Datuk. Tak seimbang. Di tempat saya pun ramai yang susah. Kalau bilangan Datuk asnaf, jadi asnaf bertambah. sekarang ni nampak gaya dia bercakap di sektor pemakanannya, nampaknya apabila Datuk dilantik sebagai pengurusi untuk jaga kawalan harga dan sebagainya, saya rasa bukan hanya harapan yang amat pada menteri, saya rasa harapan rakyat juga, kerana sekarang ni daripada pihak yang bukan daripada kerajaan. Selalunya kerajaan ni kadang-kadang ada berlaku birokrasi, red tape dan sebagainya. Dan Datuk sebagai boleh dikatakan daripada ini di luar kerajaan. Ya, tentulah Datuk akan lebih ikhlas untuk menangani persoalan ini. Tambah-tambah lagi Datuk sebagai ahli parlimen. Saya tak tahulah 26 hari bulan nanti akan bersidang parlimen. Tentulah perempuan-perempuan teruk juga Datuk kena balun nanti. Dari segi harga barang. Macam mana Bang Mat sabu kita kena balun. Tapi bagaimanapun Datuk, saya melihat, baik kita cakap sedikit politik. Saya sebenarnya Datuk, saya harap kita conclude pasal padi ni Datuk, beras ni Datuk. Saya melihat kekecewaan sebenarnya. Dalam beberapa siri penjelasan saya, kecewanya saya apabila melihat di parlimen, ahli-ahli parlimen kita tidak mengamalkan peranan mereka sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Sewaktu mereka bertanding, mereka menjanjikan sesuatu untuk rakyat. Mereka nak membela rakyat. Tetapi bila sampai saja setahun Datuk, saya melihat persidangan Dewan Rakyat itu hari, Datuk pun ada dalam Dewan itu juga, kadang-kadang Datuk tak ada juga kan. Tapi saya melihat perbahasannya tidak mencakupi soal rakyat. Tidak menyentuh soal kesukaran rakyat hadapi untuk sara hidup, bagaimana gaji, pendapatan, peluang pekerjaan yang kurang disantuni, yang lebih kepada political issue. Itu yang membuatkan saya sebagai warga net ataupun warga biasa ada sedikit kecewaan. Jadi boleh Datuk beri sedikit ulasan tentang ini. Okey, sepatutnya lah pilihan raya kita buat ialah untuk memilih wakil untuk membentuk kerajaan. Betul. Untuk membentuk kerajaan yang boleh menstabilkan pentadbiran negara. Ya. Dan menjaga ekonomi. Betul. Itu prinsip dia. Jadi bila berlakunya hang government, hang parliament, tidak mana satu parti yang tak boleh tubuh kerajaan. Ya. Maka sudah tentulah ada satu coalition. Ya. Satu kerjasama, istilah perpaduan dan sebagainya. Ini patut berlaku dan sudah pun berlaku. Ya. Tapi di peringkat awal, bila terbentuknya kerajaan perpaduan, saya tak nak cerita panjang dari segi proses. Ya. Ya, sebab yang di-Pertuan Agong, Dewan telah pun menjemput semua ketua-ketua parti. Dah ramai rakyat dah tahu soalan itu. Ya, parti. Jadi tidak ada isu, tidak diberikan peluang. Cuma ada yang tak bersetuju, ada yang bersetuju untuk jadi. Betul. Yang tak bersetuju ni termasuklah parti saya. Itulah saya nak tanya Datuk, apa perasaan Datuk sebagai warga parti tiba-tiba parti tak setuju? Saya menjadi pembangkang. Ya. Sebenarnya saya ada cadangan kepada pucuk pimpinan untuk membuat suatu tindakan drastik semasa di parlimen untuk menyokong PMX supaya keadaan lebih stabil. Betul. Tetapi cadangan saya itu tidak dipakai. Maka di pihak kami lah berusaha untuk menukar kerajaan. Usaha-usaha dibuat untuk... Memang ada usaha untuk merubah kerajaan? Memang ada. Memang kami pun setelah 2 kali tanda tangan SD untuk membagikan otoriti kepada pemimpin untuk berunding untuk menubuhkan kerajaan. Sehinggalah pada akhir bulan November, usaha ini masih diteruskan. Saya kata dah setahun dah tak berjaya. Apabila 2 orang ahli parlimen bersatu, PN, memberikan sokongan kepada PMX. Bermula dengan Kuala Kangsar. Ya, Kuala Kangsar, lepas tu dengan... Gering. Bukan Gering, Kuala Kangsar dengan... Labuan. Labuan. Lepas tu Jeli dan... Jeli, ya. Dan Gomusang. Tapi semua mereka tu DNA UMNO dia tu sebenarnya. Saya maklumkan pada pucuk pimpinan, salah seorang pimpinan lah. Larutlah kawan baik saya. Ya. Saya kata nak buat apa lagi? Sebab yang ada pun tak terjaga. Betul.
bagaimana kita nak menarik lagi yang lain. Saya kata cukuplah. Enough is enough lah. So saya bagi tahu saya akan memberikan sokongan kepada PMX. Okey. Jadi sebab saya dah bagi tahu macam tu, saya buat secara gentleman yang menyokong PMX secara terbuka dalam dewan. Dalam dewan tu ya. Dalam dewan. Kerana saya fikir dah tak, kita nak menstabilkan kerajaan supaya kerajaan dapat fokus kepada rakyat, membangunkan ekonomi dan menjaga rakyat. Ya, ya. Asyik bila parlimen ni asyik menjawab benda-benda yang tak. Itu yang saya bangkitkan tadi tu. Saya bukan hanya nak mengatakan pihak pembangkang, tapi pihak kerajaan pun. Menteri-menteri yang kita ajukan soalan pun tak menjawab. Dia tak menjawab soalan. Betul. Saya bawa beberapa kali model Bukit Gantang ni. Macam mereka tak faham. Jawapan mereka tak betul dengan apa soalan yang kita tanya. Tak faham ke atau sengaja untuk melarikan diri? Jadi maknanya, parlimen sekarang ni menjadi Dewan Sandiwara. Ya. Ya. Yang pembangkang dengan isu pembangkangnya. Yang kerajaan tidak menjawab dan mengambil tindakan yang sepatutnya. Jadi hanyalah talking exercise. Ya. Okey. Saya tak mahu cakap istilah zoo ke dan sebagainya kan. Ya, betul. Mencacatkanlah. Tapi saya kata it's talking exercise. Ya. Siapa yang nak berani belasah-belasah lah. Siapa yang nak menjerit lah. Jadi tak ada penghasilan. Tak ada penghasilan. Dan akhirnya saya mengatakan tak, bagi ini begitu je. Bagi ahli-ahli parlimen yang mempunyai point macam saya selalu bercakap, rasa kecewa juga. Betul. Bila kita tanya soalan, kita ajukan permohonan daripada rakyat, tak jadi apa. Ya. Kita nak buat follow up dengan menteri pun susah. Ya. Jadi parlimen ni sekarang ni tidak menjadi seolah-olah satu tempat untuk membincangkan hal rakyat dan negara dan untuk membangunkan negara dan membela rakyat. Dah tak ada macam tu. Adakah Datuk berasa Datuk ambil sikap bahawa if you cannot fight them, join them? Datuk dalam PTN dulu. Jangan lupa Datuk, kita pemuda. Istilah tu betul. Tapi saya hanya melihat di mana ruang saya boleh berkhidmat. Okey. Sebab tu immediate saya memberikan sokongan dan saya mencadangkan modul-modul ni. Bila PMX setuju, saya terus jalan. Jadi, tak ada orang mengatakan ada habuan. Benar ke Datuk? Ini nak tanya juga betul serang ni. Kita betul serang ni, Datuk. Saya tak ada gaji, tak ada habuan apa pun. Tapi 16,000 tu je lah tak? 16,000 allowance sebagai ahli parlimen je lah tak? Allowance parlimen saja lah. Allowance parlimen je lah. Sekarang dah naik ke dia turun tu? Tak, sama-sama je. Sama lagi. Tapi allowance meeting parlimen 450 atau 500? RM400. RM400 sehari dalam syarat. Yang jadi itu sajalah tak? Itu pun semua saya belanja di kawasan. Oh, belanja di kawasan. Pada kawasan. Ada tak kawan-kawan Datuk yang mengeluh? Nak tanya juga. Tapi kalau nak mengeluh pun Datuk, masing-masing dia dapat 16,000 tinggi juga tu. Mengeluh macam mana? Tak cukup duit nak ini. Tak cukup. Tak cukup tu ya? Tak cukup. Bagi mereka yang tak ada sumber pendapatan, saya ada perniagaan. Datuk ada perniagaan, okey. Jadi saya punya allowance tu saya tak pakai pun. Okey. Jadi saya serah kepada pusat khidmat untuk urusan pentadbiran dan sebagainya. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak ada sumber lain, katakan guru berhenti, pekerja berhenti, masuk pilihan raya menang. Dulu lain tu. So jadi, bila jadi pilihan raya, allowance mungkin lebih banyak daripada sebelum ni. Ya. Tetapi tanggungjawab di kawasan, bila balik kampung je, banjir, kebakaran, rumah kena topan. Bila musim buka sekolah, you tak boleh elak. Tapi sekolah sekarang ni kerajaan dah bagi RM150 satu anak ni pelajar, macam mana tu? Tak, yang bagi tu bagilah, tapi hak yang masih tak cukup anak ramai. Tak cukup. Tak cukup dok ya? Tak cukup. Tak, saya dan macam saya bagi, kalau sekolah, saya tengok bilangan asnaf. Bilangan asnaf sebelum Covid dengan selepas Covid jauh. Beza banyak lagi. Jadi bilangan asnaf yang susah dan fakir yang masih tak cukup keperluan. Kena dibantu. Jadi apakah tugas wakil rakyat juga kena mengeluh juga tu dan sebagainya? Bukan memberi pandangan, beri panduan. Itu mungkin di Europe dah mature. Tapi di Malaysia, orang yang paling dekat untuk minta bantuan ialah wakil rakyat. Mati dia cari wakil rakyat. Sakit cari wakil rakyat. Motosikal tak mati road tax cari wakil rakyat. Kaya pamcat cari wakil rakyat. Bil elektrik
Tak bayar, cari wakil rakyat. Sebab itu Datuk, saya kalau orang tawarkan saya jadi wakil rakyat, taubat lahum orang kata saya tak nak tu, tak mampu. Tapi rasanya Datuk pagi-pagi mesti diganggu lah tak? Tak, bukan nak mengata di mana saya mendapat tahu daripada kawan-kawan saya yang bergelar yang berhormat, kata kadang-kadang pening kepala dia kata. Tapi iyalah, itu sebahagian daripada minat kita nak berkhidmat. Tak, dia kalau kita ada attitude nak berkhidmat, kita melayani mereka. Kalau bagi mereka yang tak nak attitude berkhidmat, dia biarkan boleh. Kan, tetapi bagi saya sebagaimana dah jadi budaya dalam politik, bukan menjadi wakil rakyat. Semasa selepas universiti kita dah join parti. Pemuda lama. Jadi kita punya effort untuk berkhidmat, membantu, melihat kesusahan mereka tu sebagai satu tanggungjawab kepada kita, maka kita sentiasa berikan. Baik, Datuk. Sebelum Datuk buat pengumuman terbuka di Parlimen, apakah Datuk berjumpa dengan PMX sebelum tu? Datuk berkawan juga dengan dia. Bukan satu hari Datuk berkawan dengan dia. Saya hubungan dengan PMX lama. Lama? Saya tahu dalam Pemuda kita sama-sama dulu, Datuk. Jadi hubungan dengan saya, dengan dia ni, saya tak boleh nak ceritakan lah. Yalah, biasalah. Bila saya jumpa dia, bila saya tak jumpa. Dan saya melihat bahawa saya mesti melakukan satu perubahan drastik untuk mengajak sebenarnya ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang semua Melayu. Dan semuanya kawasan Melayu. Yang sebenarnya perlu pembelaan yang lebih daripada kawasan-kawasan lain. Supaya mereka ini, saya nak mengajak mereka ini memberikan sokongan kepada PMX supaya kawasan ini dapat dibantu secara terus melalui wakil rakyat dan yang lainnya itu biasalah untuk pembangunan rakyat. Untuk soal peruntukan ni, kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong, Duk, ya. Berbetulkan saya. Kerajaan memang ada peruntukan pada setiap-tiap kawasan Parlimen. Bukan melalui jabat daerah. Tak ada dua. Satu peruntukan pembangunan biasa. Di mana pejabat daerah akan membawa cadangan-cadangan. Kawasan jalan mana nak baiki. Itu yang biasa. Itu kerajaan akan laksanakan. Yang kedua ialah peruntukan kepada melalui ahli Parlimen. Melalui ahli Parlimen. Daripada dulu semenjak Barisan Nasional. Sejak dulu lagi lah. Sejak dulu lagi amalannya ialah parti pembangkang tak dapat. Hanya parti kerajaan saja. Jadi itulah yang menjadi soalan sekarang. Yang disuarakan. Sebab saya rasa dulu satu ketika waktu PMF menjadi pembangkang pun katanya ada juga peruntukan disalurkan juga. Tapi dengan bukanlah dengan syarat ya. Tetapi bila memang ada bantuan untuk. Tak, masa tu masa yang amat berhormat dari Sri Ismail Sabri. Sebelum tu Tun Mahathir pun ada bagi 100,000. Ada bagi ya? Kepada pembangkang, tapi itu sebelah kecil lah. Ya, kecil lah. Kecil sangat. Setahun? Lebih kurang dalam 20 bulan gitulah. 20 bulan. Bukan setahun ya? Setahun, memang setahun 100,000 je. 100,000. Kalau sebulan 100,000, mewah juga kan. Setahun 100,000. Kalau sebulan 100,000, saya nak rapat dengan Datuk. Saya rasa bolehlah saya gelip-gelip mata. Tak adalah tiap-tiap hari buat live begini apa semua tu. Sekarang tak ada kerja apa. Duduk buat je lah live apa yang patut. Cuma saya bertanya kepada Datuk terus terang. Saya katakan. Artinya memang hubungan Datuk dengan PMX tu memang ada. Jadi tidak memeranjatkan. Sebab tu bila saya lihat apabila ahli Parlimen daripada Kuala Kangsar memulakan langkah. Saya kata ini sahabat karib pada speaker ni. Bila pula nak buat ni? Saya melihat Datuk sebagai sahabat karib. Bukan? Dan sekarang ini beliau telah pun menjadi Perdana Menteri. Ini juga yang kita apa yang dulu kita dituduh sebagai the grand design. Kita jangan lupa Dok. Tim wawasan. Tim wawasan, the grand design, mahukan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri waktu itu. Dan Datuk juga terlibat sama. Datuk Johari Abdul sebagai speaker. Saya kata bila masa pula saya ada bertanya dengan the speaker. Saya kata macam mana dengan ahli Parlimen Bukit Kantang tak cakap apa. Dia kata tak ada apa pun lagi kata. Ketegak itulah dia kata. Timing. Ya, timing. Dan saya juga selepas itu, selepas 5 orang dah keluar baru Datuk yang ke-6. Datuk yang ke-6 tau. Saya yang ke-6, Datuk the last. You are the latest. Mula-mula daripada Kuala Kangsar. Ya, betul. Lepas daripada Kuala Kangsar, pilih Gua Musang. Bukan Labuan ke? Tak. Datuk Syuhadi kemudian Gua Musang. Lepas Gua Musang, berjangkit ke Gerik dekat-dekat tu. Gerik, bukan Gerik. Gua Musang, Jeli. Jeli ya, Gerik pula. Jeli. Kemudian Labuan. Lepas tu yang kelima siapa Dok? Siapa lagi Dok? Takkan Dok lupa kawan-kawan Datuk? Saya lah yang kelima. Tak, yang ke-6.
Siapa lagi? Siapa lagi? Saya pun lupa tu. Saya pun tak ambil potnya tu. Saya kata tak apalah, asalkan bukan lompat-melompat kan. Saya tak ingat lah. Tapi okey dah tu. Jadi bila ada tuduhan mengatakan bahawa semua ini ada komimah. Ada komimah politik. Sejauh mana benarnya. Sedangkan yang maklumat pada menteri mengatakan tak ada pun. Bukan? Ya. Jadi dalam keadaan sekarang cuma saya lihat apabila Datuk dah mula rapat dengan PMX, maka PMX yakin apa yang dah buat dalam terjaminan makanan membantu kerajaan, sepatutnya begitulah. Sama ada you daripada pihak pembangkang dan sebagainya. Tetapi Datuk, macam mana yang lain, kawan-kawan yang lain dalam apa bersatu, katanya nak ada lagi nak beri sokongan, katanya. Sebab saya nak tanya berapa lagi tu. Nak tanya juga. Okay, saya ada formula yang saya dah bagi. Ya. Formula itu masih boleh pakai sampai sekarang. Okey. Saya punya formula 8 campur 3 campur 5. 8 campur 3 campur 5. Sekarang 6 tu. Mana 2 lagi nak terkejut tu? 8 tu maknanya yang asal yang saya sebut 8 tu masih kekal. Oh, 8 kekal tu ya? Kekal 8. Tambah 3 lagi yang baru. Ya. Lepas tu 5 yang saya merayu untuk masuk. 5 ni orang Kutai sikit lah. Ya. Orang lama yang biasa melompat parti. Larut. Ya. Tanah. Tanah Merah. Ya. Beluran. Okey. Jadi mereka ni orang lama yang Larut pengalaman yang luas. Silam ya. Dapat lompat kepada parti lain. Saya tengok sahabat bernam pun lebih kurang tu dah. Sahabat bernam dia sebenarnya asalnya apa? Sebagai pegawai khas kepada menteri dulu tu. Datuk Musli. Ya, saya tak nak komen yang belum lagi ni kan. Ya, betul lah. Saya cuma meneka. Saya meneka dalam kesamaran, Datuk. Itu pulang lah. Saya nak tanya Datuk. Tapi bila Datuk kata 8, mana 6, mana ada 2 lagi tu dalam waktu terdekat. 8 campur 3. 3 tu mungkin masa sidang Parlimen 26 hari bulan. Kemudian 5. Jadi kalau 8 campur 3, 8, 3, 11. Saya lebih suka kalau dapat in block. En block ya. In block sekarang ni. Kalau dapat buat secara in block. Dulu kita nak buat in block untuk daripada pihak sebelah kerajaan, nak sokong pula pembangkang. Ya. Tapi why not sekarang di kalangan para pembangkang? Mungkin tak semua tak nak pergi, tetapi kalau in block berikan kekuatan kepada kerajaan, lagi baik sebenarnya. Untuk kestabilan politik. 4 tahun lagi. Ya. Nak tunggu sekarang ni pun, nak huha-huha pun bukan masanya. Dia ikut cakap apa ini antah-antah politik ni buat apa. Saya tak nak menyebut lah. Dalam UMNO sendiri pun ada tu. Saya tahu, bukan saya tak tahu. Dalam UMNO apa ada yang malah bersikap parasit. Tapi bagaimanapun presiden saya dulu sahabat karib Datuk, jangan lupa tu. Sekarang masih sahabat karib. Sekarang masih sahabat karib ya. Dulu sahabat saya, bagi saya kita berkawan. Politik punya ideologi itu berbeza. Dan saya melihat beliau telah pun melakukan pembersihan dalam UMNO. Saya boleh bagi komen sikit pada UMNO. Sila. Saya rasa dah sampai masanya untuk UMNO bangkit semula. Ya. Sebab dah tak ada isu besar-besar lagi dah. Ya. So jadi sekarang boleh bagi tumpuan untuk membangkitkan semula UMNO ni kena buat sebagaimana tahun 87. Okey. Zaman kita menjadi pemuda, zaman saya memegang Biro Tata Negara. Ya. Di mana ketika itu Biro Tata Negara diamanahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. So sekarang UMNO berada di bawah kerajaan yang sama. Ya. Maka bolehlah ulang balik kaedah membangunkan semula orang-orang Melayu dan juga ahli-ahli UMNO untuk bersemangat balik. Datuk yakin dengan kepimpinan UMNO sekarang ni, insya-Allah alhamdulillah nampak kaya dengan Datuk Zahid Hamidi macam mana tu? Mereka kena buat perubahan. Ya. Maknanya reform kena buat. Reform kena buat. Sama ada pemimpin reform atau pemimpin itu direformkan. Okey. Jadi saya tak mahu sebutlah yang mana satu. Maknanya kena ada satu reformasi yang dapat sampai ke akar umbi. Sekarang ni saya tengok akar umbi tidak merasa apa-apa perubahan. Okey. Dia kena ada rasa reform yang boleh rasa ada perubahan. Maka barulah boleh sokongan untuk kembali semula. Orang Melayu sekarang ni terpinga-pinga. Ya. Mana mereka nak pergi? Pergi ke pembangkang, tak ada banyak benda yang boleh dibuat. Ya. Pergi ke benda kerajaan, agak macam tak berapa nak yakin. Betul. Jadi ini yang menyebabkan kesusahan yang berlaku. Orang Melayu sekarang hilang punca.
Bukan hanya beras saja hilang punca. Ya, ya. Ini orang Melayu sekali hilang punca. Politik pun hilang punca. Ya. Jadi Sebab tu ya. tidak ada penonjolan yang cukup kuat mana-mana pemimpin yang boleh membawa sebuah parti yang lebih dapat diyakini oleh orang Melayu. Yang lebih mantap ke depan. Ya. Way forward tu kena ada. Ya. Macam Perikatan Nasional. Gelombang yang berlaku itu adalah gelombang sementara. Antara kebencian dan juga tiada pilihan. Saya tak nak mengulas parti Datuk. Saya nanti orang kata saya cuba nak memprovok. Tapi saya dengar ada perpecahan. Jadi saya basicnya ialah di mana orang Melayu nak pergi. Ya. Ini adalah bangsa kita, negara kita, agama Islam yang kita nak jaga. Kalau kita berpecah lagi, apa kita dapat? Apa yang kita dapat? Kehancuran menanti Sebab kita. Sekarang ni saya melihat, kalau saya duduk dalam parlimen, saya duduk di barisan tengah. Saya lihat sebelah kanan ni semua ialah pembangkang. Ya. Sebelah kiri ialah kerajaan. Ya. Sebelah kanan ni semua Melayu. Melayu dah jadi pembangkang di negara sendiri. Ya. Ini mungkin orang tak nak cakap, saya cakap juga lah. Ya. Saya bukan sentimen perkauman, tapi inilah negara yang patut kita bela, negara kita yang duduk kita bersama dengan aman dan damai. Ya, berasaskan kepada dia punya susunan atur rakyat. Dia kalau struktur negara ini tidak betul-betul dipulihkan, dia akan berlaku masalah. Ya. Sebab orang Melayu ni akhirnya nanti dia akan terasa dia diketepikan, dia akan bangun. Ya. Jadi kita nak dia bangun tu merosakkan negara. Jadi sekarang ni pemimpin kena bijak. Kalau pemimpin pembangkang, kena bijak dan kena berhati lapang, fikiran yang agak tenang supaya tengok apa pilihan yang mereka ada. Ya, kalau mereka tiada pilihan untuk memberikan pembangunan yang bagus hanya dengan retorik, dia tak jadi. Tak boleh. Ya, maka bawalah penyokong-penyokong mereka untuk memahami konsep negara Malaysia. Sebab negara Malaysia ni berbagai kaum. Ya. Ramai orang mengatakan DAP ni Chauvinis dan sebagainya. Saya setuju. Tetapi dalam keadaan konteks kerajaan sekarang, orang Cina telah memberikan kepercayaan kepada DAP. Ya. Suka tak suka kena terima. Itu hakikat. Suka tak suka dalam parlimen, orang Cina wakilnya adalah DAP. Sebab pemimpin Melayu yang bijaksana kena pandai untuk berunding dan menguruskan dengan semua kaum yang ada dalam negara ni. Ya. Dia tak boleh membenci siapa-siapa pun. Ya. Bila saya sebut ini, nanti orang kata, oh dia ni dah sokong DAP. Itu tak betul. Artinya kena pandai berpencak lah Datuk kan? Pandai berpencak dalam tingkah. Yalah, orang Melayu kan pandai bersilat. Jadi orang Melayu kan ada pepatah menarik rambut daripada tepung. Datuk sekarang ni menarik tepung dari rambut dan tepung lah gamaknya dah. Tapi ada orang berkicap. Dia macam masin sikit. Saya sebenarnya banyak lagi nak soal Datuk. Tapi apakan daya kita masa yang terhad Datuk. Saya harap Datuk lepas ini kita akan bincang beberapa lagi. Boleh. Banyak lagi kita nak bincang Kita Datuk. baru tajuk beras je. Tepung gula kita belum lagi. Belum lagi. Tanya berat lagi Datuk. Mudah-mudahan bila sidang parlimen nanti nak melihat daripada 835 Datuk ya. 835. Saudara jangan anggap ini sebagai nombor ekor 835. 3, Apa yang diramalkan oleh Datuk ini sahabat saya Datuk Seri Syed, beliau mengatakan 835 sama-sama kita nantikan persidangan parlimen pada 26 Februari 28. nanti. 28. Bagaimanapun Datuk, saya ucapkan terima kasih Datuk. Dalam trafik jam pun Datuk dah hujan ribut pun Datuk sampai juga. Wakil rakyat yang menempati janji. Sila Datuk sepatah dua kata untuk pelai-pelai kita. Okey, Alhamdulillah. Saya harapkan semua yang dapat melihat di sini. Sahabat saya yang menelpon saya terus terima je walaupun ada adjustment time. Yang pentingnya kita semua yang mendengar, melihat, kita kena berfikirlah jangan fikiran kita ni terbelenggu dengan kepartian. Sebab saya tengok komen-komen kadang-kadang sangat-sangat tidak munasabah dan tidak berkemunasiaan perkataan-perkataan yang digunakan. Kita sabar melihat apa yang boleh dibuat oleh ahli-ahli parlimen. Sampai melabelkan semua ahli parlimen yang penipu dan sebagainya, tak betul lah. Jadi insya-Allah saya akan bersama dengan anda lagi. Yang pentingnya tunggulah beras supaya rakyat lebih lega dengan dapat distabilkan. Saudara, malam besok saya juga mengundang seorang wanita besi. Selalu saya katakan Amir Hijaz Fans sentiasa bersama-sama dengan anda dengan sesuatu yang baru, yang bukan hanya sekadar sesuatu yang memeranjatkan. InsyaAllah malam besok saya akan bersama dengan Datuk Hamidah Osman. Yang akan merongkai tentang isu tanah Melayu,
isu bagaimana tanah reserve Melayu, perjuangan bangsa kita. Tunggu saya malam besok 9:30 malam. Saya ucapkan kepada anda, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.